Saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden, untuk mempergulungkan persidangan kita pada petang ini. Yang Berhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salata rida warda an ashabi rida. Kita berikan penghargaan kepada Tan Sri Pengerusi Tetap. Dan juga kepada pembantu pengurusi tetap. Kalau kita nak beri tepukan bergemuruh, kena dua-dua kena berdiri. Naik, Abah. Amai, jaga. Tak apa. Ni Ratu, saya silap, bukan Ratu Telekom, bukan Ratu Pulau Pinang, Tok Sri. Ratu Telekom 5 tahun betul-betul. 45 tahun yang lalu, bukanlah. Dulu hidung boleh kupas nyok, Tok Sri. Boleh sangkut baju. Boleh sangkut baju dia dah. Baju lelaki dah. Silap, bye. Tepukkan bergemuruh sekali lagi untuk kedua mereka. Yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, kita berikan juga penghargaan sekali lagi kepada beliau. Yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Naib Presiden. Yang berhormat Tok Dat selaku Naib Presiden. Membahagia Datuk Seri Khalid Nordin selaku Naib Presiden. Ketua Wanita, sila bangun. Ketua Pemuda, sila bangun. Ketua Puteri. Kecil hati, sila sagung. Tak apa, siapa pun tepuk. Sila bangun. Bendahari. Berat bangun. Ketua Penerangan. Kita minta semua ahli-ahli majlis tertinggi untuk bangun. Terima kasih. Wakil, 10 wakil daripada Wanita UMNO. Wakil Pemuda UMNO. Wakil Puteri UMNO. Mari kita beri tepukan kepada semua ketua-ketua UMNO bahagian. Timbalan-timbalan ketua UMNO bahagian. Naib-naib ketua UMNO bahagian. Seluruh perwakilan UMNO bahagian-bahagian. Di bawah kita berikan tepukan untuk para pemerhati yang berada dalam Dewan dan luar Dewan. Alhamdulillah, dengan tepukan saudara-saudari sekalian dan juga pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri tadi disambut oleh Tok Mat, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa pilihan raya akan dibincangkan. Para perwakilan sekalian, inilah yang saya lihat indahnya
bila kita bertemu dalam Perhimpunan Agung UMNO. Spekulasi daripada luar, berbagai-bagai, bermacam-macam. Lihat macam mana Tok Mat dengan PM cium mulut. Presiden memanglah selalu cium mulut. Saya ingin mengesahkan bahawa Top 5 sering bertemu. Sekurang-kurangnya sebulan sekali. Presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden bertemu selalu. Sengaja kami tidak mahu menghantar optik, menghantar naratif. Sebab ada perkara-perkara yang jika kita hantar optik ketika itu, mungkin timbul pelbagai tafsiran, mungkin timbul pelbagai bacaan. Tapi rakan-rakan dalam biro politik, rakan-rakan Majlis Tinggi, ramai yang tahu, tapi kadang-kadang tak perlu diberitahu sebab ramai sibuk nak tahu-tahu. Banyak perkara-perkara yang kita buat keputusan kerana setelah meneliti semua maklum balas yang diterima. Saya berkongsi maklumat dengan rakan-rakan dalam Majlis Tinggi atau Biro Politik ataupun Jawatankuasa Pengurusan. Dan kita juga ada pasukan task force yang memikirkan isu-isu yang dibangkitkan oleh akar umbi termasuk usul-usul. Yakinlah, hidup, mati, jaya, gagalnya Majlis Tinggi bergantung pada Top 5. Kalau mereka berpecah, Majlis Tinggi pecah, bahagian-bahagian pecah. Yakinlah. Selagi Top 5 bersatu hati, sentiasa mengadakan perbincangan, insya-Allah kelima-lima kami akan menjaga parti dan memberikan keutamaan pada parti. PM telah memberikan bola tanggung dengan pengumuman-pengumuman tadi. Tok Mat, bola tanggung saya beri kepada PM. PM sepak. Tok Mat terlebih sepak. Yang nanya kawan-kawan buat apa? Ketua bahagian dia kata yang banyak kawan kena beku. Yang barisan kedua Majlis Tertinggi akan banyak kena beku. Memang patut kena beku pun. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Tok Mat pernah jadi pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang memperjuangkan soal masalah keluarga, saya pernah jadi Menteri Agama Tok Mat, lebih tinggi daripada pengurusi Majlis Agama Islam. Perjuangan ini dilakukan sebelum Datuk Seri Jamil. Tanya beliau. Ketika saya menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri menjaga hal Islam. Dan kita bawa ke Majlis Fatwa, kita bawa kepada JKSN, Jabatan Syariah, Kehakiman Syariah Malaysia. Alhamdulillah. UMNO yang bawa dan UMNO lah yang memperjuangkan nasib isteri-isteri terenaya. Banyak lagi yang telah diumumkan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan jika bukan UMNO yang jadi Perdana Menteri. Banyak usul-usul yang dibawa dalam Perhimpunan Agung. Banyak perkara-perkara sensitif yang sepatutnya mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Tidak akan mereka lakukan kerana ianya datang daripada UMNO. Khususnya daripada wanita, pemuda, puteri ataupun usul bahagian-bahagian. Kita beruntung kerana berperdana menterikan wakil kita dari UMNO. Cuma jangan jealous lah beliau jadi Perdana Menteri. Saya tak pernah jealous. Sebab saya yang mencadangkan beliau jadi Perdana Menteri. Hanya dengan ahli-ahli parlimen yang ada, 43 ahli parlimen. Selepas Majlis Tertinggi, kita jumpa ahli-ahli parlimen. Saya beritahu Majlis Tinggi, hanya satu nama saja yang kita calonkan, iaitu Ismail Sabri Yaakob. Tok Mat, kalau Tok Mat nak, tunggulah.
bosku dengan saya, kita terima hakikat bahawa kita harus ingat bahawa rezeki tidak pernah salah alamat. Saya fikir Tok Mat, kalau lepas ni rezeki Tok Mat, mungkin lepas pilihan raya ke 16 ke. Ketika itu rezeki tak ada, tak salah alamat Tok Mat. Tak, kalau rezekinya Tok Mat lepas pilihan raya ke 15, rezeki Tok Mat tak salah alamat juga. Yang selalu salah alamat rezeki bosku dengan rezeki saya. Tak apa, bosku dengan saya kita redha. Kenapa beliau menghadapi pertuduhan? Kenapa saya menghadapi pertuduhan? Kerana ketika itu, Perdana Menteri selama 22 bulan itu bertemu dengan saya, mengajak saya supaya saya jadi katak lompat dan jam ke bersatu dan supaya saya bubarkan UMNO. Oleh kerana 10 hari selepas itu saya tidak mahu memubarkan UMNO, maka saya dibawa ke mahkamah dan diheret sana. Tidak apa, demi UMNO, demi perjuangan kita. Begitu juga bosku, kawan-kawan yang lain, seperti ucapan dasar saya tu, sedikit tu. Gunan, Tok Mat, Tok Aziz, Tok Bong. Nasib baik, Tok Mat Maslan dia cerdik sikit. Dah lepaslah dia. Tapi belum juga dapat jadi menteri. Tak apa, Mat. Tak apa, Mat. Rezeki tak salah alamat juga, Mat. Setakat ni, rezeki Mat Maslan juara pantun seluruh dunia. Kunan telah selesai masalah dia. Tahniah, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu pada hari. Kita bertemu pada hari ini dalam situasi dan suasana yang luar biasa. Dalam suasana politik yang luar biasa ini, kita mesti memerlukan pemikiran yang luar biasa. Kita mesti berfikir di luar kotak. Atau berfikir di luar kotak. Kita lihat apa yang berlaku di dalam PRK, di dalam PRN Melaka dan Johor. Saya ucapkan terima kasih pada wakil daripada Selangor yang mengatakan bahawa kejayaan-kejayaan itu adalah kejayaan dokongan daripada jentera kita. Dan terima kasih kerana kita ada perhubungan negeri Melaka yang bagus. Walaupun dia tak ada di sini. Orang Melaka sendiri tak tepuk untuk beliau ke? Tentu juga kita berterima kasih sekali lagi pada pengurusi perhubungan UMNO Johor. Soal arkitek ni Tok Megat. Tok Megat kata arkiteknya adalah Presiden UMNO. Tok Megat nak apa? Dah gombak tu dah tentu dia punya. Walaupun tentu dia punya, tunggu Watikah dululah. Presiden UMNO akan berbincang dengan pengurusi Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan, dalam keadaan luar biasa ini, kita mesti dan wajib melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Sebab ramai yang copycat, ramai yang meniru apa yang kita lakukan. Umpamanya, BN, ada BNcom. Mereka buat PNcom. Manifesto kita sebut 5 ikhtiar. Dia sebut 5 ikrar. Baju biru. Kita biru macam ni, dia biru lain pula. Tapi dia biru
Cepat luntur, kita biru kekal. Yang merah pun ikut juga. Tuan-tuan dan perempuan, perlembagaan hampir 99% ikut kita. Itulah sebabnya bahawa mana-mana parti serpihan daripada UMNO, jangka hayat politiknya pasti pendek. Yang autentik, yang original, yang asli adalah UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah di dalam PRU ke-15, bila pun yang akan diumumkan oleh SPR atas nasihat Perdana Menteri setelah mendapat keputusan perbincangan dalam Kabinet dan Perdana Menteri menghadap Tuanku Agong, Tuan pengumuman dah sedap semua dah. Jangan tunggu lama-lama. Saya ada mempunyai seorang sahabat lah, Tan Sri Pengurusi. Ya. Penyanyi DR Sam. Saya anak Malaysia. DR Sam. Janggutnya dah kuning, panjang. Rambutnya masih panjang, tapi dia pakai jubah. Dia beritahu siapa? Bagi tahu saya apa dia. Dia kata, Datuk ni Presiden UMNO ke? Ya. Dia kata, ada lagi satu UMNO, Datuk tahu tak? Dia kata, tak tahu, satu je UMNO. Kata apa dia? Umat Muhammad No. 1. UMNO. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia RSM kata. Apa dia kata lagi pada saya? Saya catat di sini. Dia kata, kalau UMNO mahu menang besar, lakukanlah ikramul muslimin. Ikram. Apa dia ikram? Menyantuni. Siapa yang disantuni? Ahli-ahli UMNO, pengundi-pengundi dan rakyat keseluruhannya mengikut ikram dan penyantunan seluruh pengundi-pengundi kita, insya-Allah. Gunakanlah prinsip itu. Dalam keadaan itu, kita lihat bahawa apabila saya melontarkan ucapan dasar semalam dengan tema mandat rakyat demi kestabilan, saya telah dapat melihat bahawa kalau UMNO ready, UMNO bersiap siaga, BN juga mesti siap siaga. BN is ready for business. BN telah bersedia. Itu sebabnya semalam ketiga-tiga wakil daripada Parti Komunis dan rakan-rakan daripada Friend of BN, saya beritahu mereka, get ready. Don't only busy to get more seats. Please get ready to work hard and work smart to win over the heart and the mind of the people. Sebab kalau saya cakap bahasa Tok Mat, dia tak faham. Oleh yang demikian, kita harus tahu bahawa apabila kita ready, we are ready for business, artinya jentera kita harus juga bersiap siaga. Dan kita lihat bahawa biarpun ada pelbagai-bagai pendapat yang berbeza mungkin di kalangan kita. Tok Mat sebut ada envelope yang turun dan sebagainya. Tok Mat tak dapat ke? Ini rezeki, ambil lah. Betul. Anzil alaina minas sama'i ma'an midrara falyatikum birrizqin minhu wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Rezeki yang turun. Bukan ada pemilihan Tok Mat. Ambil Tok Mat, ini rezeki. Dahlah UMNO tak boleh bagi, orang nak bagi, ambillah Tok Mat. Rezeki pun tidak salah alamat. Tapi saya mintalah budaya ni cukuplah.
Kalau nak bagi, setiap kali perhimpunan bagilah. Jangan ada maksud tertentu baru bagi. Terutamanya kalau ada pemilihan lagi lebat. Saya tahu matahari sekarang ni jauh daripada bumi kira-kira 150 juta nautical miles. Dulu 94 juta nautical miles. Dulu matahari dekat dengan bumi, artinya bumi cerah. Sekarang ni apabila matahari jauh sikit atas putaran orbit, maka bumi ini agak jauh daripada matahari dan banyaklah gelap sedikit. Itulah sebabnya wilayah persekutuan ini dia banjir kilat, terutamanya apabila Datuk Seri Syahidan Kasim menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Itu sebab hujan datang lebat di wilayah persekutuan. Kebetulan PWTC juga di wilayah persekutuan. Dalam keadaan yang begini, pada hemat saya, biarpun, saya ulangi, biarpun wang adalah segala-galanya, segala-galanya bukan wang. Bantu kawan-kawan dengan ikhlas, bukan atas tujuan tertentu. Bukan kerana mahu membeli undi, bukan kerana mahu membeli maruah ahli-ahli dan para perwakilan. Itu cukup penting. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menyaksikan banyak pemimpin yang cuba naik dengan cara pembelian. Pemimpin itu tidak autentik. Yang kita beli bukan budi. Yang kita tanam juga bukan budi. Yang kita tanam ialah kesetia kawanan dan taat kepada parti. Tuan-tuan dan puan-puan, lambang kita dacing. Kita harus promote dacing. Apabila dacing sebagai jenama, saya telah sebutkan semalam, produk kita adalah calon-calon kita. Apakah game changer? Apakah perubahan-perubahan yang kita mahu lakukan? Saya tidak mahu ada di kalangan pemimpin-pemimpin di luar, di sana yang menyebutkan bahawa kononnya kita tidak ada agenda ekonomi untuk negara. Saya minta orang yang menulis itu, yang mungkin ada dalam dewan ini di bawah, bacalah teks ucapan saya. Bila saya berucap, dia termasuk dalam generasi menunduk, iaitu tengok telefon. Bila teks kita telah edarkan, dia tak baca. Ini soal parti, jangan tembak kaki sendiri. Oleh yang demikian, kita lihat bahawa apa yang disebutkan oleh salah seorang jurucakap yang menyebutkan kita amat menyokong tokoh-tokoh yang di atas ni. Tetapi kita ni parti Melayu, parti berasaskan kepada kelompok Melayu. Selalu banyak filem Melayu, selalu juga banyak drama Melayu. Ada yang jadi hero, ada yang jadi heroin. Tetapi siapa yang dibenci? Di dalam filem dan di luar filem. Antaranya Sarip Dol, Eskadarisman dan juga Saleh Kamil. Saya harap tidak ada Sarip Dol, Saleh Kamil dan juga Eskadarisman di pentas ini dan di bawah. Kita mahu ramai Jin Samsudin dan hero dan heroin yang lain. Sebab itu mungkin cerita dahulu. Drama dan filem Melayu dahulu. Sekarang ini generasi muda tidak tengok lagi filem-filem lama, termasuk filem Piramli. Tetapi watak Melayu, watak drama Melayu telah berubah. Jalan cerita, plot cerita belum bertukar. Kitalah dalam UMNO sebagai agent of game changer. Kita wajib menukarkan watak-watak itu dan plot cerita kerana orang Melayu telah mula berpendidikan, orang Melayu telah terbuka pemikiran dan mindanya. Orang Melayu kembali mengharap kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk memerintah dan dominan semula di dalam PRU akan datang dan PRU yang seterusnya. Mereka mengharapkan kita. Oleh sebab itu, jika kita tidak menukar minda, maka kita
dianggap tidak berubah. Apabila tidak berubah, kita khawatir kita akan rebah. Jadi dalam keadaan itulah saya merasakan apa saja yang kita mahu lakukan, kita fikirkan. Bukan tentang diri kita saja. Kita fikirkan tentang beberapa game changer yang rakyat tunggu. Oleh sebab itu, saya mahu mengusulkan agar projek 1, 2, 3 kita lancarkan. Satu, kita mahu supaya matlamat besar UMNO adalah kembali menjadi kerajaan yang dominan. Kedua, kita mahu menjadi kerajaan di 2 peringkat, iaitu negeri dan persekutuan. Dan yang ketiga, saya juga ingin mengumumkan bahawa UMNO akan mewujudkan kursi penyelidikan pekembar, chair at the university level, di IPT. Kursi penyelidikan pekembar ini dengan kerjasama sebuah universiti ternama tempatan, di mana dengan insya-Allah persetujuan Bendahari yang saya belum bincang, saya yakin beliau tidak boleh buat apa-apa. The seed capital, modal yang kita akan berikan pada chair ini, kursi ini, sebanyak RM5 juta daripada UMNO Malaysia. Walaupun beliau giling kepala, tetapi beliau tidak ada pilihan. Kerana itu adalah perintah rela paksa. Yang ketiga, kita mahu supaya dengan sistem pendidikan yang ada sekarang ini, UMNO ingin mencadangkan supaya TVET dengan cara reskilling dan upskilling mesti dilakukan, biarpun itu telah menjadi satu perancangan dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Kerana kita mahu agar ramai di kalangan mereka yang menganggur dan mereka yang kehilangan pekerjaan, yang saya sebutkan semalam, underemployment, dapat diberikan keutamaan, dan juga anak-anak lepas hati kata 5 dapat diberikan pendedahan dalam TVET ini. Maka pada hemat saya, jika itu dapat dilakukan, saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberitahu dengan Menteri Pelajaran dan pastinya Menteri Pengajian Tinggi akan bersetuju, dan saya yakin ini adalah merupakan agenda UMNO untuk memperkasakan mereka yang memerlukan pekerjaan dengan kemahiran-kemahiran tertentu. Sedang perwakilan, semalam saya bertemu dengan diplomat asing yang datang sebagai ambassador dan juga Suruhanjaya Tinggi dalam perbincangan sewaktu jamuan tengah hari. Dengan suasana yang wujud semalam di Dewan Merdeka ini ketika ucapan dasar dan acara-acara yang diadakan sebelum itu, mereka mengharapkan agar UMNO terus kuat, BN terus kukuh. Mereka mahu supaya kerajaan UMNO tulang belakangnya BN menang besar di dalam PRU yang akan datang. Kerana setiap minggu atau setiap bulan mereka menghantar laporan bagaimana suasana politik di negara kita. Kenapa pelabur-pelabur dari negara mereka telah tidak masuk ke negara kita, walaupun tadi disebutkan oleh PM bahawa satu jumlah yang agak besar, puluhan bilion telah masuk, tetapi sebenarnya jika UMNO dan BN dominan semula dalam PRU ke-15, mereka telah menyatakan pada saya bahawa
bukan saja pelabur-pelabur akan dibawa masuk, malah pelancong-pelancong juga daripada negara mereka itu akan turut dibawa masuk ke Malaysia sebagai tanda mereka yakin dengan kestabilan politik Malaysia. Itu pesanan diplomat itu. Dan kita harap di dalam suasana yang begitu, dalam hal itulah saya memohon agar Sidang Perwakilan bersama-sama dengan saya untuk melihat bahawa game changer walaupun bukan mudah untuk dilakukan, tetapi saya yakin ianya boleh dilakukan. Seperti kata orang tua-tua, buah salak di dalam kantung, kulitnya keras, isinya kelat. Bulat air kerana pementung, bulat manusia kerana muafakat. Sawah padi luas terbentang, kuning keemasan indahnya maya. Percaya mempercayai, asas berpegang, barulah muafakat kekal selamanya. Saudara-saudari, pada hemat saya, kalau membaca apa yang disebutkan oleh PM tadi, saya yakinlah, saya bukan nujum Pak Belalang, tapi saya yakin dengan pengumuman yang dibuat oleh PM tadi, insya-Allah ini mungkin merupakan perhimpunan agung UMNO yang terakhir sebelum pilihan raya. Dan sebagai perhimpunan yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa. InsyaAllah saya mengimamkan bacaan doa ini agar perhimpunan agung kita ini mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabi ridha. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebenarnya bulan Sa'ban yang penuh barakah, izinkan kami memulakan tekad dan langkah. Berikan kami kekuatan tanpa lelah dalam usaha untuk kami menebus maruah. Di bahu kami terpikul segunung amanah demi agama bangsa dan negara bertuah. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, tuntunlah kami dengan hidayah. Tanpa seketa berpecah belah. Jauhkan kami dari fitnah dan mihnah. Agar kami tidak lemah lagi pasrah. Amin. Ya Hanan, Ya Manan, satukanlah hati-hati kami sebagai sebuah qabilah. Dengan iltizam yang tinggi tanpa resah. Kepadamu, Ya Allah, kami berserah kejayaan dan kemenangan sebagai anugerah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Akhirnya, mari kita berikan rasa terima kasih dan ucapan syabas kepada seluruh kaki tangan ibu pejabat UMNO yang menjadi urus dia. Biarpun mereka berkampung selama 3 minggu di PRN Johor, tetapi mereka tetap terus untuk menjayakan PAU pada kali ini. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PDRM, kepada pihak Rela, kepada Agensi Pertahanan Awam. Kita berikan tepukan gemuruh untuk skuad Sabil, tim medik kita, skuad Sayang, skuad Putri,
Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita ingin berterima kasih kepada Pumas dan BMKOM yang telah membuat liputan yang terbaik. Begitu juga kepada rakan-rakan media cetak, media elektronik, media sosial yang menyokong dan belum menyokong. Kepada semua media luar negara yang memberikan laporan yang terbaik. Biar Majlis Tertinggi duduk elok-elok, kita perwakilan berdiri untuk memberikan standing ovation kepada mereka semua. Berikan penghargaan kepada yang telah menjayakan Perhimpunan Agung UMNO 2021 ini. Tepukan mungkin belum cukup kuat sebagai penghargaan pada mereka. Terima kasih banyak-banyak bagi pihak rakan-rakan dalam kepimpinan Majlis Tinggi. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusi tetap dan pembantu pengurusi tetap. Sama-sama. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.